Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini saya diberikan video daripada seorang ustaz berkaitan dengan Infinity Stone orang Melayu. Jadi saya sangat-sangat berminat nak tengok apa yang dikatakan. Mana tahu Thanos boleh datang ke Malaysia untuk nak mengumpulkan Infinity Stone orang Melayu. Jom kita dengar video berkenaan. Batu serai wangi diambil dari alam ghaib. Allah Subhanahu wa taala menurunkan setitis ilmu daripada selautan ilmu yang ada ke muka bumi. Maka tuan-tuan, ada perkara-perkara pelik. Contohnya, hari ini saintis menemui ada ikan yang pelik di dalam lautan. Ada monyet yang berwajah manusia dan berwajah bodoh yang kita temui. Ada gunung yang tak kita temui lagi, Gunung Kaf yang tak terjumpa di panca indera biasa. Hari ini tuan-tuan, apakah kronologi untuk mengambil batu serai wangi dari alam ghaib ini tuan-tuan? Mula-mula tuan-tuan, kita kenal pasti dulu pokok serai itu. Bukan serai sayur, tetapi serai wangi yang besar, yang berbentuk seperti tirus dan dia berbunga. Maka ayat-ayat Al-Quran untuk mengenal pasti kita baca, untuk mengenal di mana kedudukan batu serai wangi itu. Adakah ada? Dan kita kena tahu dia punya susun galur, maksudnya akarnya itu ke mana penyambungannya. Maka bila kita sudah mengenal pasti pokok serai itu ada batunya, maka 2-3 malam sebelum kita mengambil batu serai itu, kita mengaji, membaca ayat-ayat Al-Quran yang kita pelajari untuk mengambil batu serai itu. Jadi tuan-tuan, bila 2-3 malam sudah mengamalkan ayat-ayat Quran ini, maka tibalah masa untuk mengambil batu serai itu. Biasanya kita mengambil pada waktu malam. Maka pelbagai kaedah yang ada. Ada yang menggunakan kain hitam, ada yang menggunakan kain kuning dan pelbagai lagi. Tidak mengapa, itu cara masing-masing. Tetapi ada yang menggunakan beras. Ya tuan-tuan, beras biasa. Maka pada malam itu kita taburkan beras itu di sekeliling pokok serai itu. Jadi tuan-tuan, pedomannya apabila kita dapat berhubung dengan makhluk Allah yang di alam ghaib itu, maka tuan-tuan, beras yang kita tabur tadi dia mula. Maknanya ada persetujuan di situ. Maka tuan-tuan, apa yang perlu diambil, kita bentangkan tikar mengkuang. Maka kita bacalah ilmu-ilmu yang diajar oleh guru-guru kita. Maka apa yang berlaku ialah kita meminta kebenaran daripada makhluk Allah di alam ghaib ini, maka ia akan memberi signal bahawa akan bercahaya. Batu-batu serai itu bercahaya keluar. Maka bila kita suluh, maka dia akan nampak lagi bercahaya dan sangat bercahaya. Maka tuan-tuan, kita masukkan tikar purun atau tikar mengkuang itu rapat ke bawah tanah. Maka kalau kita perasan, ya, ada tangan yang menggulungkan kepada kita untuk mengambil batu serai itu, maka kita sambut dia dengan sebaik mungkin, meminta dengan kaedah yang baik satu persatu. Maka di ketika itu, orang-orang yang berada di sekeliling membaca surah Al-Fatihah tanpa henti tuan-tuan. Maka batu serai ini sebenarnya wujud dan ramai orang yang boleh mengambil batu serai ini dengan ilmu-ilmu yang pelbagai keadaan. Tidak mengapa, tetapi itu adalah ilmu kekuasaan Allah. Maka hari ini batu serai itu kadang-kadang boleh dapat 3 biji, 5 biji, 10 biji, dan ada juga yang lebih daripada itu. Dan ianya sangat-sangat cantik, sangat-sangat terlalu hebat. Maka itulah ilmu Allah. Maka kadang-kadang ada orang buat serai wangi ini untuk cincin, untuk akik dan sebagainya. Maka tidak mengapa jika niat kita baik, ya. Maka tuan-tuan, kadang-kadang ada orang takut untuk mengambil batu serai ini. Tidak mengapa, kerana semuanya adalah makhluk Allah dan semuanya adalah hak milik Allah. Jadi kita minta dengan betul, minta dengan jujur, insya-Allah akan ada perkembangan yang baik untuk diri kita. Saya ingin berkongsi pengalaman, tidak ada tujuan untuk berselisih pendapat dan pelbagai, kerana ia adalah pengalaman saya sendiri. Okey, tapi yang best tu bab
Tangan keluar bagi. Tangan siapa tu? Thanos kot. Okey, isu pertama, Ustaz sebut Allah menurunkan setitis ilmu daripada selautan ilmu yang ada di atas muka bumi. Jadi, ada benda pelik yang berlaku yang kita jumpa. Ucapan-ucapan seperti ini sering disebut oleh ustaz-ustaz dukun, uskun, yang menggunakan amalan perdukunan, kemudian diselitkan kepawangan, kemudian diselitkan dengan ayat Al-Quran dan doa-doa. Setelah itu, mengatakan bahawa ini adalah ilmu yang Allah turunkan. Ya memang, ilmu Allah itu memang luas. Tetapi ilmu kita ni adalah sangat terhad. Apatah lagi dalam isu-isu berkaitan tentang perkara ghaib. Ini sangat-sangat terhad. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 9. Alimul ghaibi wasyahadah al-kabiru mutta'al. Dialah yang mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan nyata. Dialah juga yang maha besar lagi maha tinggi, yang mengatasi segala-galanya. Kadang-kadang kita dengar orang kata, awak jangan jadi liberal sangat. Kita ni kena beriman sebab ini adalah perkara ghaib. Bro, kita disuruh untuk beriman dengan perkara ghaib yang Allah dan Nabi sebut. Bukan apa yang orang bukan Nabi sebut. Dakwaan selain daripada Allah, daripada Nabi SAW adalah tidak terpakai dalam kewajipan beriman terhadap perkara ghaib. Perkara ghaib adalah ilmu Allah dan rahsia Allah. Dia tak bagi tahu kat siapa pun, melainkan kepada orang-orang tertentu yang dia redha dalam kalangan para rasul. Allah Ta'ala sebut dalam surah Jin ayat 26-27. Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasa. Allah sajalah yang tahu tentang perkara-perkara ghaib. Dia tak bagi tahu siapa pun tentang perkara ghaib ini, melainkan kepada orang-orang yang dia redha daripada kalangan Rasul. Maka Allah Ta'ala telah mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasinya. Itu pertama. Kedua, mengajar cara mengambil batu serai wangi dari alam ghaib. Ajaran ini adalah perbuatan berhubung dengan alam jin yang asalnya adalah perkara ini harus menurut sebahagian para ulama, tetapi sebahagian yang lain mengatakan bahawa ia adalah haram. Cuma cara yang ustaz sebutkan itu, ia adalah cara-cara tok bomoh, cara-cara dukun, cara-cara pawang. Bezanya pawang dan bomoh, dia tak baca ayat Al-Quran, tetapi ustaz ajar baca Fatihah, baca ayat-ayat tertentu. Tapi kita kena ingat, dengan hanya sekadar memberi baju agama, ia tetap tidak menghalalkan perbuatan berkenaan. Ada orang dia guna ayat kursi, baca Fatihah 5, baca Kaf Ha Ya Ain Sad Ha Min Ain Sin Qaf dan sebagainya. Cuma saya duk fikir-fikir, pasal apa dia orang ni nak sangat batu serai wangi ni? Kalau Thanos, dia nak kepada keamanan dunia dengan cara meminta kepada batu itu untuk dihapuskan sebahagian daripada penduduk bumi. Dengan satu jentik jari saja, dia dapat melakukan hal berkenaan. Dengan syarat Infinity Stone itu lengkap lah. Kena ada Space Stone, Soul Stone, Reality Stone, Time Stone, Power Stone dan Mind Stone. Soul Stone sebagai contoh, perlu dia ambil daripada Vormir dengan mengorbankan satu nyawa. Vormir apa? Vormir ni syaitan lah, iblis lah. Thanos pernah mengorbankan anak dia, Gamora, dalam Infinity War. Manakala Natasha Romanoff, Black Widow, rela mengorbankan diri dia untuk dapatkan batu itu. Jadi Black Widow mati dan tak akan kembali lagi, walaupun dunia dikembalikan pada penghujung cerita. Apa kelebihan Soul Stone tu? Kelebihan dia dapat memerangkap jiwa di dalamnya. Jadi jentik jari saja, Thanos akan menghilangkan separuh penduduk bumi. Yang mana penduduk bumi yang separuh lagi tu duduk di dalam Soul Stone, iaitu di dalam batu tu lah. Power memang power. Tapi yang tu cerita merapu. Cuma batu serai wangi ni, apa kejadah pula dia? Apa kelebihan dia? Kalau setakat nak buat batu cincin, baik kita cari batu delima, batu permata. Tapi tak kisahlah banyak batu-batu ni. Tak kisahlah, boleh menganggap dia sebagai satu batu yang rare, mungkin tak ada masalah. Tetapi menurut kepercayaan orang Melayu, dia bukan sekadar itu. Batu serai wangi mempunyai khasiat yang pelik-pelik. Yang pertama, membawa tuah dan keuntungan, pelaris perniagaan, pengasih, pemanis seri wajah, pembuka medan pesona diri dan pintu rezeki, pendinding diri dari sihir dan syaitan, aman dari gangguan hantu, jin, sihir, pukau dan lain-lain. Batu itu, dia ada khadam dia daripada kalangan puteri-puteri wanita.
rupa-rupanya ia bukan sekadar batu hiasan. Ia tidak mengambil hukum batu delima, batu berlian, tetapi ia adalah alatan tangkal, mangkal dan pengasih yang bercanggah dengan agama. Ia mengambil hukum buluh perindu. Nabi SAW bersabda, "Inna ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi, tangkal-mangkal dan tiwalah itu adalah syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibn Majah. Tiwalah tu mendatang apa? Tiwalah itu ialah ilmu pengasih lah. Ia adalah amalan sihir. Sama ada anda nak percaya ke, nak setuju ke tak setuju, dia adalah amalan sihir. Bahkan orang yang mengamalkan tiwalah itu berkeyakinan batu itu dapat memberikan manfaat dan mudarat. Ia mengambil hak Allah dalam perkara berkenaan. Oleh itu dakwaan orang yang mengatakan ini adalah ikhtiar tetapi sebenarnya kita minta ke Allah, ini adalah dakwaan yang karut, yang cuba membodohkan akal dengan kata-kata yang manis. Isu yang ketiga, baca Al-Quran untuk tahu kedudukan batu serai wangi. Guna beras, kain hitam, kain kuning untuk berhubung dengan makhluk alam ghaib. Ini adalah amalan yang memakai pakaian Islam, tetapi hakikatnya ia masih dalam jiwa bomoh, dukun dan pawang. Saya bersetuju dengan kajian yang dibuat oleh Ustaz Zahiruddin Zabidi di dalam buku dia Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu. Beliau menyebutkan dalam muka surat 63, mutaakhir ini pula memperlihatkan kaedah ruqyah syar'iyyah juga telah berlaku percampuran yang agak dahsyat sehingga kita boleh keliru sama ada seorang ustaz itu benar-benar seorang perawat yang patuh syariah atau sebenarnya seorang bomoh yang tidak patuh syariah. Isu yang keempat, ustaz kata tidak mengapa jika niat kita baik. Niat tidak menghalalkan cara, bahkan niat mestilah diperhalusi dengan tindakan. Jika tindakan itu salah, maka amalan itu salah sekalipun niat dia baik. Jika niatnya tidak baik tetapi tindakannya baik, maka dia tidak mendapat pahala daripada sudut niatnya, tetapi perbuatan itu diiktiraf. Sedangkan perbuatan berurusan dengan jin adalah perbuatan yang mengundang celaan Allah. Dr. Wahbah Az-Zuhaili pernah ditanya, adakah harus meminta pertolongan dengan jin muslim? Adakah harus hukum meminta pertolongan dengan jin muslim untuk berkhidmat kepada orang Islam? Dan apakah hukum meminta pertolongan dengan jin secara umum? Maka Syekh jawab, walaupun ada 3 soalan, dia jawab satu saja. Haram meminta pertolongan dengan jin walau dalam apa keadaan sekalipun. Dan perkara ini adalah tercela menurut syarak. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahawa sesungguhnya adalah amat salah perbuatan beberapa orang dari kalangan manusia menjaga dan melindungi dirinya dengan meminta pertolongan dan daripada ketua-ketua golongan jin, kerana dengan permintaan itu mereka menjadikan golongan jin bertambah sombong dan jahat. Surah Jin ayat ke-6. Anda boleh rujuk maqalah Syekh Dr. Abdul Qadir bin Muhammad Al-Ghamidi bertajuk Hukumul Isti'anah bil Jin fil Mubahat. Hukum meminta pertolongan dengan jin dalam perkara-perkara yang harus. Mereka yang cuba untuk mendapatkan khidmat jin, pertolongan jin, hubungan dengan jin, biasanya beranggapan bahawa jin mengetahui tentang perkara-perkara ghaib. Sedangkan pada hakikatnya, jin memang tak tahu tentang perkara ghaib. Hal ini jelas seperti mana yang berlaku dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah Ta'ala sebut, "Falamma qadayna alaihi al-maut ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ard ta'kulu min sa'atah falamma kharra tabayyanatil jin an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil 'adzabil muhin." Sesungguhnya setelah kami tetapkan berlakunya kematian Nabi Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka tentang kematiannya melainkan semut putih anai-anai yang telah memakan tongkat Nabi Sulaiman. Maka apabila Nabi Sulaiman tumbang, ternyatalah kepada golongan jin itu bahawa kalaulah mereka mengetahui perkara yang gaib, nescaya mereka tidak tinggal sedemikian lamanya di dalam kerja berat yang menghina. Surah Sabah ayat 14. Kelima, saya bagi sedikit nota penting terakhir. Pertama, tidak ada sebarang riwayat bahawa Nabi meminta pertolongan jin. Sahabat juga tak buat tentang perkara berkenaan. Tabi'in pun tak buat perkara itu. Sedangkan mereka ini adalah panutan kita dalam agama. Sekiranya harus dan boleh, maka pastilah Rasulullah SAW meminta bantuan jin terlebih dahulu dan meminta barang-barang alam ghaib. Kalau tak ada serai
wangi mungkin akan minta kurma wangi, mana kita tahu. Baginda memerlukannya dalam banyak keadaan sebagai pengasih, sehingga akhirnya tak ada teruk sangatlah tindakan yang dibuat oleh Abu Jahal dan Abu Lahab kepada baginda. Bahkan kalau Rasulullah pakai cincin batu serai wangi, tidaklah baginda diracun oleh Zainab binti Haris, wanita Yahudi. Tidak juga baginda disihir oleh Lubaid bin Al-Asam. Tetapi agama kita tidak tercemar kerana agama ini diambil daripada sumber yang begitu suci, iaitu daripada Allah dan Rasulnya. Tiada tangkal mangkal, tiada pengasih, bahkan tiada kelebihan pada batu serai wangi. Sekiranya ia baik, nescaya Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendahului kita. Kedua, tidak ada sesiapa pun yang dapat membezakan dengan jelas permainan alam jin. So hati-hati. Sehingga Nabi SAW memberitahu Abu Hurairah berkaitan tentang jin yang ditangkap sedang mencuri harta Baitul Mal. Dia ajar Abu Hurairah, jin tu ajar Abu Hurairah tentang ayat kursi. Rasulullah kata, "Amma innahu qad sadaqta wa huwa kadzub." Adapun sesungguhnya dia telah bercakap benar kepadamu berkenaan ayat kursi itu, walaupun dia sebenarnya seorang yang cukup pembohong. Hadis ni sahih riwayat Bukhari. Ketiga, Al-Imam Az-Zahabi menulis sebuah buku yang berjudul Al-Kaba'ir, mengintai 76 jalan menuju ke neraka. Buku ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Melayu Malaysia oleh Santai Ilmu Publication. Saya cadangkan untuk fokus kepada bab ketiga, iaitu sihir, bagi memahami kesan batu serai wangi yang bersifat tangkal pengasih. Kemudian fokus pula kepada bab 41 dalam bab isu kata-kata dukun, mempercayai kata-kata dukun dan ahli nujum. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memulakan dengan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Surah Al-Isra ayat 36. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bagus, tekan butang share. Moga-moga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.